Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma hidayat li sawab wa ba'. Pada penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersua lagi dalam rancangan Mutiara Hati. Tajuk yang akan kita bawakan pada episod kali ini iaitu penjagaan kesihatan melalui ibadah puasa. Pada penonton yang dirahmati Allah, puasa itu bermaksud, kalau dari segi bahasa, ianya bermaksud menahan diri, dan manakala dari segi istilah pula ialah menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbitnya fajar sehinggalah terbenamnya matahari. Banyak kelebihan, banyak manfaat dalam menjalani ibadah puasa. Inilah kehebatan, inilah keagungan, kemuliaan, keistimewaan Ramadan, iaitu dengan adanya kefarduan puasa di siang hari pada bulan Ramadan. Kita setelah pun mengetahui banyak kelebihan, ganjaran, pahala yang diberikan kepada orang-orang yang ikhlas di dalam menjalani ibadah puasanya di siang hari di bulan Ramadan, ditambah lagi dengan amalan-amalan ataupun ibadah-ibadah yang sunat dilakukan di sepanjang malam bulan Ramadan. Para penonton yang dirahmati Allah, kalau kita melihat ibadah puasa ini juga sebenarnya dia memberikan kelebihan dalam penjagaan pemeliharaan kesihatan. Baginda sallallahu alaihi wasallam ada bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, dan juga ada hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Sunni yang berbunyi wasumu tasihhu, yang bermaksud dan berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Jadi dalam hadis ini kalau kita melihat dengan kita dianjurkan untuk kita ikhlas untuk menjalani ibadah puasa, di samping kita mengharapkan kelebihan, keredaan, ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga, puasa juga memberikan manfaat dalam memelihara kesihatan. Para penonton yang dirahmati Allah, para dalam ilmu kedoktoran telah pun membuktikan bahawa puasa adalah sebagai salah satu cara untuk merawat penyakit. Selain itu juga ianya boleh untuk kita ini, untuk kalau itu merawat penyakit, ia juga boleh untuk kita menghindarkan diri kita daripada ditimpa ataupun diserang oleh penyakit-penyakit yang tidak penyakit tidak berjangkit seperti obesiti, kencing manis, darah tinggi, tinggi kolesterol dan sebagainya. Para penonton yang dirahmati Allah, bagaimanakah kalau kita melihat kesihatan itu, puasa itu boleh memelihara diri kita ataupun kita menjaga kesihatan kita melalui puasa ini. Sebelum itu kalau kita melihat dalam aktiviti ataupun amalan kebiasaan orang yang ingin berdayat, orang ingin menurunkan berat badannya ataupun untuk dia kurus. Kalau kita melihat ada yang menjalani berbagai-bagai kaedah. Antara kaedah yang digunakan ialah dengan menjalani yang disebut sebagai intermittent fasting, ataupun boleh disebut sebagai puasa berselang atau berselang hari ataupun puasa berkala. Ini adalah dikatakan cara berpuasanya ini puasa iaitu dari sebarang makanan, tetapi masih baik saja boleh untuk dia meminum air tanpa gula, juga tanpa campuran karbohidrat yang berkanji, yang
yang boleh menjejaskan kesihatan seseorang itu. Jangka masa bagi intermittent fasting ini ialah bermula dengan biasanya dalam 16 jam. Contohnya daripada jam 8 malam hinggalah membawa kepada 12 tengah hari. Pada keesokan harinya. Ini adalah cara kaedah kalau orang mau diet, untuk mau menguruskan badannya itu, menurunkan timbangan dengan intermittent ataupun disebut sebagai intermittent fasting ini, puasa yang berselang ataupun berkala ini. Tetapi para penonton yang dirahmati Allah, kalau kita melihat, memang kalau kita melihat dalam diet Baginda sallallahu alaihi wasallam, Baginda sallallahu alaihi wasallam juga sering berpuasa. Di samping berpuasa fardu, Baginda juga berpuasa sunat. Berpuasa sunat seperti puasa Isnin dan Khamis, dan juga puasa-puasa seperti membanyakkan puasa di bulan Syaban umpamanya, dan ini adalah di antara puasa-puasa yang dianjurkan di dalam Islam. Para penonton yang dirahmati Allah, kalau kita melihat, saya katakan tadi, bagaimanakah puasa itu boleh memelihara kesihatan kita? Kita kena kembali bahawa penyakit ini yang menimpa seseorang itu, seperti saya katakan tadi, penyakit-penyakit seperti darah tinggi, kencing manis, tinggi kolesterol, obesiti, kemudian serangan jantung dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita melihat ini, ianya adalah bermula daripada cara permakanan kita. Kalau kita sebut cara permakanan kita, ianya adalah tidak lain tidak bukan, ianya akan kembali kepada perut kita. Kepada perut kita. Ini ada disebut dalam sebuah hadis Baginda sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, yang mafhumnya perut manusia itu adalah tempat bersarangnya segala penyakit, manakala pencegahan itu pokok dari segala pengubatan. Jadi jelas di sini penyakit itu berpunca, bersarang itu daripada perut kita. Kenapa? Kadang-kadang kita makan tanpa kita memikirkan berapa kuantiti yang kita makan itu, ataupun kualiti makanan kita itu. Adakah dia berkhasiat? Adakah dia berzat? Adakah nutrisinya itu mencukupi? Kita perlukan. Adakah kita makan mengikut kalori yang ditetapkan bagi setiap seorang itu pada setiap hari? Kadang-kadang kita ini, ya betul, dalam Islam kita disuruh kita untuk makan. Wakulu washrabu, dalam Al-Quran Allah menyebut wakulu washrabu, tapi ada ayat selepasnya wala tusrifu, maka kamu makanlah, maka kamu minumlah, tapi dan jangan berlebih-lebihan. Ini berlebih-lebihan ini kadang-kadang berlakulah pembaziran makanan yang tidak diperlukan lagi kerana terlalu banyak makan, dan bermaksud juga pembaziran itu, berlebih-lebihan itu ialah berlebihan dari zat yang kita tidak perlukan, terlebih makanan, zat nutrisi yang kita perlukan. Jadi di sini bermula daripada perut. Jadi apabila kita berpuasa ini, maka dia seolah-olah merehatkan perut kita. Kita berpuasa. Dan ini memang berpuasa di bulan Ramadan ini, dia tidak mendatangkan kemudaratan, bahkan membawa kebaikan, membawa bermanfaat kepada orang yang menjalani ibadah puasa ini. Ini dapat kita lihat dalam kajian-kajian, umpamanya pada tahun 1994, satu kongres antarabangsa pertama bertemakan kesihatan dan Ramadan yang diadakan di Casablanca, di Maghribi. Pakar-pakar perubatan dari seluruh dunia telah membentangkan lebih kurang 50 kertas kajian ketika itu. Kesemua kajian itu mengesahkan bahawa puasa di bulan Ramadan tidak mendatangkan kemudaratan, tidak mendatangkan sebarang kemudaratan. Malah sebaliknya, ia mampu mencegah serta menyembuhkan pelbagai jenis penyakit yang dihadapi oleh manusia. Ini diambil daripada sumber rujukan The Spiritual and Health Benefits of Ramadan Fasting. Jadi kita lihat, dalam pakar perubatan menyatakan sendiri pun bahawa puasa itu banyak manfaatnya dalam merawat penyakit dan menghindarkan penyakit. Kalau yang belum kena penyakit, dia boleh menghindarkan penyakit. Orang yang terkena penyakit, dia boleh merawat penyakitnya. Walau bagaimanapun, ada juga orang yang terlalu kronik. Kronik dalam penyakit yang ditanggungnya itu,
ada keharusan untuk dia tidak berpuasa, meninggalkan puasanya, dengan syarat ianya diqada, dan juga ada ketetapan-ketetapan yang lain yang telah disediakan, yang telah termaktub di dalam kitab-kitab fiqh yang dibincangkan oleh para ulama, khususnya kalau kita dalam mazhab Syafi'i, di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Para penonton yang dirahmati Allah, sebab itulah kalau kita melihat berpuasa ini, dia boleh melihara diri kita, menjaga kesihatan kita. Walau bagaimanapun kita kena ingat bahawa menjaga kesihatan itu adalah sampingan, tetapi fokus utama, matlamat utama, tujuan utama kita berpuasa, kita jangan lupa, iaitu pengabdian diri kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga untuk mencapai matlamat, iaitu menjadi orang bertakwa. Ini yang kita kena faham. Yang tadi saya katakan, untuk kalau orang mau berdiet umpamanya, mengawal berat badannya, mau mengurangkan berat badannya, itu adalah sebagai sampingan. Jangan dijadikan itu sebagai tujuan yang utama. Kerana dalam kita berpuasa itu, kita kena ikhlas sepenuhnya untuk mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa guna kalau sekiranya kita berpuasa? Yes, kita dapat mencapai matlamat kita. Kita dapat mengurangkan berat badan kita. Kita dapat merawat penyakit kita. Tetapi dari satu sudut, kita telah pun mengabaikan untuk mendapatkan ganjaran pahala, mendapatkan keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita fahami, ini yang perlu kita perbetulkan sekiranya kita mempunyai pemikiran yang seolah-olah kita ini berpuasa hanya semata-mata untuk menjaga kesihatan kita, tetapi tidak untuk mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan, puasa yang kita jalankan dengan penuh keikhlasan, kita akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah yang berlipat kali ganda, mendapat keridhaannya, dan juga kita mendapat kebaikan, manfaat dari sudut kesihatan, iaitu kita pelihara diri kita dari sebarang penyakit, dan dia juga boleh merawat penyakit yang dihidapi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di keluaran yang akan datang. Sekian, saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.